Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati barisan para nazir, semoga kita semua berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Cipto Iriawan atau Muhammad Ikhwani, lahir pada 8 Mac 1985 di wilayah Persekutuan Labuan. Mula bertugas di bidang pendidikan di Sekolah Kebangsaan Melalap Tenom, kemudian bertukar ke Sekolah Kebangsaan Saint Anne wilayah Persekutuan Labuan sehingga sekarang. Saya memegang jawatan Ketua Panitia Bahasa Arab di SK Saint Anne sehingga sekarang, dan saya juga adalah antara jurulatih utama untuk penyebaran di SKP KSSR Bahasa Arab. Saya juga adalah juru teknik Bahasa Arab Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, dan pada tahun ini saya dilantik sebagai Naib Yang di-Pertua Majlis Guru Cemerlang Wilayah Persekutuan Labuan dan memegang AJK ICT untuk YouTube Majlis Guru Cemerlang Malaysia. Seterusnya pada tahun ini juga saya memegang jawatan sebagai jurulatih utama Kajian Tindakan Teknik 12 Langkah dan Kajian Tindakan EPRD. Di sekolah saya memegang tugas-tugas khas seperti pembantu guru kelas, AJK Task Force Co-Curriculum, pegawai penilai aset alih, setiausaha sukan sekolah, AJK Program Penyayang Sekolah. Hari ini saya akan menerangkan peranan dan impak saya dalam menjayakan pelan pembangunan pendidikan Malaysia, meningkatkan prestasi murid bahasa Arab di SKK Saint Anne, seterusnya meningkatkan tahap profesionalisme bidang kepakaran saya, menggalakkan inovasi di kalangan murid dan rakan sekerja, dan seterusnya merealisasikan harapan dan wawasan pendidikan negara selaras aspirasi global dan aspirasi kebangsaan. Peranan dan impak saya dalam menjayakan pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 berdasarkan kepada 5 aspirasi sistem. Yang pertama ialah akses. Saya melaksanakan PDPC menggunakan DSKP yang terkini, dan bersempena dengan penguatkuasaan PDPR, saya akan menggunakan DPK 2.0. Saya juga menyelaras RPT sesuai dengan DSKP, takwim sekolah dan aras murid. Kedua ialah kualiti, yang mana saya mengajar berdasarkan dan berpandukan SKPMG 2 Standard 4, yang mana saya sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong, penilai dan akan memastikan murid sebagai pelajar pembelajar aktif. Yang ketiga ialah equity, di mana pengayaan pelajar cemerlang, bimbingan pelajar sederhana, pemulihan pelajar lemah melalui penyediaan aktiviti pelbagai aras, bantuan rakan sebaya dan aktiviti kreatif. Keempat ialah perpaduan, menjalankan kolaborasi PDPC pelbagai aras dalam pelaksanaan aktiviti di dalam kelas. Dan yang kelima ialah kecekapan, saya memanfaatkan kemudahan penggunaan teknologi terkini dalam PDPC, iaitu dengan memaksimumkan kemahiran dan penggunaan kemudahan aplikasi internet. Peranan dan impak saya dalam meningkatkan prestasi murid. Dengan memfokuskan untuk meningkatkan penguasaan murid terhadap isi pembelajaran bahasa Arab, saya menggunakan 4 cara. Yang pertama ialah mengamalkan PDPC yang memberikan pengalaman yang menarik kepada murid. Saya mahu murid yang masuk ke dalam kelas bahasa Arab akan mengalami satu suasana pembelajaran yang menarik, di mana setelah selesai kelas mereka bercakap-cakap tentang kelas yang mereka telah ikuti. Seterusnya, selepas kelas tamat, saya akan menganalisis pencapaian PBD murid
setelah selesai kelas dengan memasukkan data-data yang sepatutnya kepada setiap murid. Sebagai contoh, ini adalah contoh RPH saya. Saya memasukkan maklumat dan di akhir sekali ialah rekod pencapaian murid yang mana saya masukkan terus selepas selesai kelas. Seterusnya yang ketiga ialah menyediakan intervensi melalui aktiviti-aktiviti kreatif. Dan terakhir sekali, murid akan memberikan respon, memberikan pengalaman pembelajaran yang berkesan terhadap diri murid. Pelan strategik panitia yang dirancang memfokuskan kepada pembudayaan bahasa Arab kepada murid dan warga sekolah melalui 4 asas utama, iaitu yang pertama, mengadakan program bimbingan intensif untuk kelas yang difokuskan. Sebagai contoh ialah program penguasaan huruf hijaiyah untuk murid tahun 1 dengan harapan naik ke tahun 2 murid menguasai huruf hijaiyah sepenuhnya. Manakala yang kedua ialah mengadakan pertandingan untuk murid-murid bahasa Arab di sekolah. Tujuannya ialah murid ini boleh bersaing untuk menguasai isi pembelajaran yang telah dipelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Yang ketiga ialah penyertaan di dalam program-program bahasa Arab yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Sebagai contoh, sekolah telah menyertai kalam jama'i, kalam sya'bi dan lain-lain pertandingan. Dan yang terakhir ialah pembudayaan bahasa Arab di sekolah dan komuniti. Sebagai contoh, papan tanda bahasa Arab disediakan di kawasan sekolah dan penyertaan dalam program tulisan khat sepanduk sempena Maulidur Rasul dengan memfokuskan kepada tulisan-tulisan bahasa Arab. Juga menjadi fokus utama bagi saya dalam pengurusan bahasa Arab di sekolah SNN ialah PBD bahasa Arab dengan memfokuskan 3 perkara, iaitu memaksimumkan pencapaian murid dalam elemen-elemen di dalam PBD bahasa Arab melalui program sokongan yang dirancang melalui Pelan Strategik Panitia Bahasa Arab 2017 hingga 2022. Yang kedua ialah mentadbir urus pelibatan murid dalam PDBR ketika pandemik COVID-19 secara prihatin demi kelangsungan pembelajaran murid. Seperti contoh, melalui kalau murid tidak hadir, kita hubungi ibu bapa ataupun pelajar itu sendiri untuk mengetahui apa masalah dan bagaimana solusinya untuk mengetahui murid boleh menguasai isi pembelajaran yang telah diajarkan ketika pandemik ini. Manakala yang ketiga ialah pembelajaran berterusan untuk saya melalui wacana seminar bengkel tentang kaedah penyelaian PBD bagi memantapkan lagi pertimbangan profesional saya dalam memberikan tahap penguasaan yang telus kepada murid. Dan di sebelah kanan ini ialah rekod pencapaian murid bahasa Arab daripada tahun 2017 hingga tahun 2020. Peranan dan impak saya dalam meningkatkan tahap profesionalisme bidang kepakaran melalui 3 asas utama, iaitu penyertaan pembentangan kajian tindakan. Melalui gambar-gambar ini ialah kajian-kajian tindakan yang telah saya buat. Seterusnya ialah melalui perkongsian amalan terbaik di dalam bidang saya. Di bawah itu adalah respon maklum balas guru yang telah saya bimbing yang ada pertanyaan di dalam bidang pendidikan bahasa Arab dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah melalui penyertaan kursus dan seminar, dan di situ terdapat sijil-sijil yang antara sijil-sijil yang telah diperolehi, yang mana ini semua adalah untuk pembelajaran berterusan saya di dalam bidang pendidikan. Peranan dan impak saya dalam menggalakkan inovasi di kalangan pelajar, peserta dan rakan sekerja. Untuk pelajar, saya adalah guru pembimbing untuk program pembinaan rumah pelbagai guna tenaga, dan saya telah membawa
anak-anak murid saya ke peringkat kebangsaan sebanyak 2 kali. Seterusnya ialah bahan-bahan inovasi yang telah saya cipta, saya akan persembahkan dan memberikan peluang kepada murid untuk menggunakannya bagi meningkatkan kefahaman mereka dalam pelajaran. Dan yang keempat di situ ialah penyertaan murid di dalam aktiviti bahasa Arab peringkat negeri. Untuk peserta dan rakan sekerja, saya adalah jurulatih kajian tindakan dan saya telah membimbing rakan-rakan peserta-peserta yang menyertai dalam kajian tindakan secara online. Gambar itu adalah sesi cara untuk membentangkan slide kajian tindakan yang saya telah jelaskan di peringkat kebangsaan melalui saluran YouTube Kajian Teknik 12 Langkah. Seterusnya di gambar yang kedua itu ialah bimbingan online di mana peserta akan bertanyakan apa-apa kemusykilan tentang kajian tindakan kepada saya dan saya akan membimbing untuk mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi lah. Dan yang terakhir itu ialah maklum balas guru yang telah saya bimbing dalam bidang kajian tindakan. Pencapaian saya dalam inovasi, dalam menggalakkan inovasi di kalangan pelajar, peserta dan rakan sekerja ini ialah pertama, saya ialah jurulatih utama pembudayaan kajian tindakan EPRD KPM, jurulatih utama kajian tindakan teknik 12 langkah JPWPL, mendapat pingat emas dalam pertandingan Laris Innovation Showcase 2021 untuk Ma'rakah Al-Huruf, mendapat gangsa Ma'rakah Al-Huruf dalam kajian tindakan teknik 12 langkah 2020 dan emas untuk Arkam Flash kajian tindakan teknik 12 langkah 2019. Peranan dan impak saya dalam merealisasikan harapan dan wawasan pendidikan negara. Yang pertama ialah amanah dan tanggungjawab akan dilaksanakan dengan sedaya upaya dalam melahirkan pelajar yang cemerlang, bukan sahaja akademiknya tetapi cemerlang sahsiahnya. Yang kedua ialah saya akan membudayakan murid bahawa bahasa Arab adalah pelajaran yang mudah dengan memberi pengalaman yang bermakna ketika pembelajaran bahasa Arab. Ini adalah pegangan saya untuk mengajar bahasa Arab. Izinkan saya menerangkan untuk poin ini ialah di mana prinsip saya untuk memberikan pengalaman murid apabila masuk ke dalam kelas bahasa Arab, murid akan mengalami satu suasana pembelajaran yang memberikan pengalaman selepas belajar. Murid akan apabila tamat belajar, habis belajar daripada kelas, murid akan bercerita tentang kelas yang telah mereka jalani sebentar tadi. Contohnya buat aktiviti menyanyi. Habis kelas, di luar kelas mereka masih menyanyikan. Dalam perjalanan pulang ke dalam kelas mereka masih menyanyikan. Di rumah mereka masih lagi terngiang-ngiang untuk menyanyikan walaupun tidak betul sebutan mereka. Tapi itu menunjukkan mereka mengalami satu pengalaman yang memberi kesan terhadap pembelajaran mereka. Itu adalah pegangan saya dalam mengajar bahasa Arab. Yang ketiga ialah dengan amanah yang diberikan, saya secara sedaya upaya akan membantu rakan-rakan seperjuangan dalam menjayakan visi dan misi KPM melalui bimbingan ataupun perkongsian tips, perkongsian amalan terbaik dan PLC. Dan terakhir ialah saya akan menjadi tauladan kepada rakan guru dalam menjalankan tanggungjawab yang diberikan, yang mana saya akan sentiasa menunjukkan role model sebagai guru cemerlang kepada guru yang lain agar dapat sama-sama membawa guru-guru lain ke arah kecemerlangan, ke arah kegemilangan dalam bidang pendidikan. Itulah pembentangan saya dalam memenuhi salah satu aspek penilaian permohonan guru cemerlang 2021. Saya memohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang telah saya bentangkan memenuhi kehendak barisan para nazir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.